salam damai. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana teori kepemimpinan kontingensi boleh diaplikasikan oleh pemimpin abad ke-21. Kepemimpinan adalah satu proses di mana seseorang yang biasa-biasa menjadi pemimpin, dan pemimpin yang berkesan yang boleh mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat tertentu. Gaya kontingensi dan kepemimpinan pasukan mungkin berkesan dalam abad ini. Keadaan sering berubah secara dramatik, lebih-lebih lagi dalam sebuah organisasi yang mungkin perlu bekerja melalui jabatan yang berbeza, negeri yang berbeza, atau tempat kerja yang berbeza. Bahkan berbeza cawangan sahaja pun mempunyai budaya yang berbeza, kepelbagaian tenaga kerja yang berbeza, malah motivasi yang berbeza. Oleh itu, seseorang pemimpin perlu memenangi situasi ini. Pemimpin sebaiknya mengakui kelemahannya, menghargai bakat dan kemahiran baru, mewujudkan misi, dan bersama-sama bekerja dan membangunkan ahli pasukan. Teori kepemimpinan kontingensi ini boleh diaplikasikan dalam 3 keadaan di sebuah organisasi di abad ke-21 ini. Yang pertama, boleh digunakan untuk menilai keberkesanan seseorang individu dalam peranan tertentu dan melibatkan sebab-sebab keberkesanan atau tidak berkesannya seseorang itu. Yang kedua, boleh digunakan untuk meramal sama ada seseorang yang telah bekerja dengan baik dalam sebuah organisasi dan kekal berkesan di situasi yang berbeza. Dan yang ketiga, boleh membantu melaksanakan perubahan dalam peranan dan tanggung jawab yang mungkin perlu dibuat oleh pihak pengurusan untuk membawa keberkesanan kepada peranan pemimpin. Pemimpin-pemimpin organisasi abad ke-21 mempunyai cabaran yang menanti mereka. Apakah peranan pemimpin abad ke-21? Bagaimanakah pendekatan dan gaya kepemimpinan yang memberi kesan pada situasi sekarang ini? Kepemimpinan tradisional dalam organisasi sangat berbeza berbanding dengan kepemimpinan berorientasikan kawalan. Pemimpin berperanan memperkasakan ahli pasukan sendiri dan mengurus diri sendiri. Pemimpin dalam organisasi yang menjadi rekan sekerja, mereka bekerja sama-sama dan pada masa yang sama memudahkan perancangan, penganjuran, arahan, kawalan, dan juga pelaksanaan kerja pasukan. Walaupun terdapat banyak penentu kepemimpinan yang berkesan, tetapi masih banyak yang perlu dipelajari. Tidak teori yang memberikan jawaban lengkap bagaimana seseorang menjadi pemimpin yang berkesan. Tetapi setiap pemimpin mempunyai dasar yang penting untuk diutamakan. Menurut Kongge, 2 dasar utama yang menentukan pemimpin akan datang. Yang pertama ialah persekitaran luaran organisasi yang mana daya saing global mewujudkan beberapa tuntutan kepemimpinan. Yang kedua adalah kepelbagaian yang semakin meningkat dalam persekitaran dalaman organisasi. Jadi akan seperti apakah ciri pemimpin hari esok? Jadi Kongge mencadangkan bahwa pemimpin-pemimpin yang berkesan abad ke-21 ini memerlukan kerja keras yang banyak. Mereka perlu menjadi oportunis yang strategik, mereka perlu kesedaran di peringkat global, mereka mampu menguruskan organisasi berpusat. Selain itu mereka perlu sensitif terhadap kepelbagaian. Selain itu juga mereka perlu cekap mengurus pribadi, dan yang terakhir sekali menjadi pembina community. Walaupun kajian ciri-ciri, tingkah laku, dan modal kepemimpinan kontingensi memberikan wawasan yang baik dalam kepemimpinan, namun adalah penting untuk diperhatikan bahwa teori kepemimpinan dan kajian empirikal adalah proses yang berterusan. Terdapat 4 tonggak utama proses kepemimpinan pada abad ke-21 ini, seperti kualiti dan gaya kepemimpinan, kebijaksanaan, kesan media, dan pengikut. Komponen kebijaksanaan adalah keupayaan seseorang pemimpin untuk menjelaskan ide, pemikiran, dan keputusan kepada orang ramai. Komunikasi adalah sangat penting dalam apa jua keadaan. Menurut Aristotle, orang yang bijak mesti dapat mengartikulasikan wawasan mereka, terutamanya pertimbangan mereka dalam membuat keputusan kepada orang lain. Oleh itu, pemimpin yang bijaksana mestilah peka dan sedar akan perasaan mereka yang terjejas oleh keputusan.
Menggunakan kemahiran komunikasi yang betul, mungkin boleh mengelakkan situasi yang tegang berlaku. Nah, sementara itu, media mewujudkan dua kepentingan utama. Perubahan kepada kedudukan pemimpin dan maklum balas bagi pemimpin untuk berinteraksi pada masa akan datang. Seorang pemimpin boleh menjadi pemimpin yang baik atau tidak di luar pengetahuan pengikutnya. Namun sorotan media menyebabkan persepsi pengikutnya sebagai pemimpin akan berubah mengikut tafsiran sendiri. Oleh itu, media massa mampu menjadikan seseorang pemimpin dalam kedudukan yang baik dan cemerlang atau sebaliknya. Pemimpin seharusnya menggabungkan kebijaksanaan dan kualiti kepemimpinan mereka dengan menggunakan media secara berhati-hati untuk mengurus atau memakin kedudukan mereka sebagai pemimpin yang dikehendaki oleh pengikut. Kesimpulannya, pada abad ke-21 ini, pemimpin yang berkesan adalah apa yang kita mahukan. Untuk menjadi pemimpin harus memiliki kualiti kepemimpinan, gaya kepemimpinan kontingensi, dan gaya kepemimpinan sepasukan. Seterusnya, pemimpin juga harus mempunyai kebijaksanaan untuk menghasilkan keputusan yang baik. Image pemimpin yang ditambah dengan kesan media akan memberikan persepsi yang jelas kepada pengikutnya. Pengikut pula akan memberi maklum balas kepada pemimpin untuk mengkaji semula atau mengukuhkan kualiti, gaya dan kebijaksanaan pemimpin. Akhirnya, proses ini akan berterusan dan menyediakan pemimpin menjadi pemimpin yang berkesan di abad yang ke-21 ini. Sekian dan terima kasih.